Ilda. Kau sihat? Lama kita tak jumpa. Aku macam yang kau nampak sekarang ni, sama macam dulu. Tadi masa kau telefon aku tadi, suara kau macam ada masalah aja. Ada benda penting ke? Ceritalah. Sebenarnya Ilda, aku rasa bersalah pada Mustaqim. Kau tahu kan? 3 bulan Ilda. 3 bulan aku biarkan dia jadi pelarian mencari jawapan. Aku tak balas telefon dia. Aku tak balas WhatsApp dia, email dia. Aku kejam Ilda. Kejam sebagai seorang sahabat. Beginilah. Apa pun keputusan yang kau buat, aku yakin kau mampu menghadapinya. Aku akan sentiasa menyokong kau. Terima kasih Ilda. Cuma aku takut kalau Mustaqim tak dapat terima aku. Dan aku berjanji pada engkau Ilda, demi persahabatan aku, engkau Mustaqim, aku sanggup korbankan rasa cinta aku pada dia demi sebuah Rafiq. Baguslah kalau macam tu. Rafiq, Mustaqim nak jumpa dengan kau. Jom, aku bawa kau jumpa dengan dia. Mustaqim nak jumpa aku? Betul ni Ilda? Betul. Mustaqim dah lama mencari kau. Dia selalu hubungi aku. Jom. Kalau macam tu, jom. Assalamualaikum dan sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting sekali, kalau ada rasa tak sihat, rasa tiba-tiba ada simptom-simptom yang kurang baik, cepat-cepat dapatkan khidmat nasihat daripada yang pakar, iaitu doktor. Dan yang pastinya untuk hari ini kita nak teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita bersama dengan guru-guru yang sangat-sangat luar biasa kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Nurliana Ismail, Guru Kanan Bidang Bahasa SMK Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Kita ada Cikgu Siti Nur Syuhada Chong Abdullah, Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif SMK Pendidikan Khas Tapak Kuala Lumpur. Dan juga kita ada Cikgu Salziah Salim, Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif SMK Warisan Puteri Negeri Sembilan. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi nampak Cikgu punya watak tadi, ya Allah, cukup meruntun jiwa lah Cikgu. Saya mencari-cari siapakah Mustaqim itu sebenarnya. Okey Cikgu, sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, kita nak kena ingatkan yang mana kita nak kena sentiasa menjaga SOP walau di mana pun kita berada. Yang mana kita, macam saya dan cikgu hari ini, kami menjaga penjarakan fizikal seperti yang disarankan sekurang-kurangnya 1 meter, pemakaian pelitup muka yang telah pun diwajibkan untuk kita gunakan. Dan cikgu, kita ada gel pembasmi kuman untuk kita gunakan Cikgu. Silakan Cikgu. Okey, mesej bubuh. Okey. Cikgu, ni Cikgu, saya letak di sini Cikgu. Okey, abang saya bantu. Okey, Allah Akbar. Itu dia. Terjatuhlah Cikgu. Okey, Cikgu. Okey, boleh Cikgu. Okey, silakan Cikgu. Ini semua wajib untuk menggunakan. Bila Cikgu dah guna, saya pun kenalah, tak boleh nak ngelak Cikgu kan. Semua kena guna. Allah Akbar. Hari ni kerja nak janggur je Cikgu. Okey, baik Cikgu. Ini kalau dekat rumah ada yang tanya, kalau tak ada gel pembasmi kuman kat rumah macam mana nak guna kan? Okey, adik-adik semua boleh gunakan air dan juga sabun untuk pastikan objektifnya samalah. Kita nak jaga kebersihan kita dan yang pastinya kita nak elakkan ataupun kita nak putuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, saya tak keseorangan Cikgu sebagai anak murid Cikgu pada hari ini. Ada rakan-rakan saya yang lain nak join juga, nak bersama-sama turut serta dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Alhamdulillah, sihat. Itu dia. Sihat. Tak marah
Okey, baik. Bak kata pepatah cikgu. Tak kenal maka tak cinta. Itu dia. Kita nak berkenalan dengan rakan-rakan saya daripada dua buah sekolah. Kita mulakan dengan Muhadzib. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Muhammad Muhadzib bin Mazlin dari SMK Warisan Puteri. Baik, terima kasih Muhadzib. Seterusnya Fatin Nurliana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nur Alia dari Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Puteri. Maafkan saya, bukan Fatin Nurliana, tapi Fatin Nur Alia. Agak marah kawan kita ni. Okey. Baik, seterusnya Putri Natra. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya Putri warahmatullahi. Nurhani. Saya dari Sekolah SMK Mahmud Mahidin. Baik, daripada SMK Mahmud Mahidin. Terima kasih Putri. Dan yang terakhir, Fatin juga. Ini Fatin yang kedua. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi. Nur Fatin Syazana Mhm. dari SMK Mahmud Mahidin. Baik, terima kasih Fatin dan terima kasih semua rakan-rakan yang bersama dengan kita. Serta saya tak lupakan kepada anda yang sedang menonton daripada rumah juga. Saya yakin dan percaya semua dah pun bersedia. Okey, saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet. Kalau di rumah dah bersedia, adakah anda yang berada di Google Meet sudah bersedia? Kalau dah bersedia ni, angkat dua jari macam ni. Cuba goyang-goyangkan sikit. Cing, 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 cing. Exercise. Kan kita buat senaman ringan. Itu dia. Nak hilangkan mengantuk. Baik cikgu. Kita nak tahu juga berkenaan dengan hari ini mata pelajaran kita menengah atas kesusastraan Melayu Komunikatif dengan topik kita persembahan multimedia. Mungkin cikgu boleh kongsikan untuk awal ni apa yang kita nak belajar dan apa yang kita nak fokuskan dalam perbincangan mata pelajaran bahasa Melayu kesusastraan Melayu Komunikatif ni cikgu. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Assalamualaikum. Cik Azhar. Sama cikgu. Okey, cikgu akan beritahu standard kandungan dalam DSKP yang kita akan pelajari hari ini ialah standard kandungan 3.2 iaitu mempersembahkan hasil karya. Baik. Dan standard pembelajarannya ialah 3.2.1 mempersembahkan karya adaptasi. Baik. Atau karya yang diolah dalam pelbagai bentuk atau media. Dan standard pembelajaran 3.2.2 mempersembahkan karya asli dalam pelbagai bentuk atau media. Okey, antara hasil pembelajaran yang murid akan peroleh di akhir siaran nanti ialah murid dapat menyediakan papan cerita. Baik. Murid dapat mempersembahkan karya adaptasi dalam pelbagai bentuk dan media. Dan murid dapat mempersembahkan karya asli dalam pelbagai bentuk atau media. Baik. Jadi Azhar, murid-murid perlulah mempersembahkan karya sastra dalam pelbagai bentuk yang kreatif, menarik dan berkesan. Baik, itu dia antara objektif dan juga standard kandungan yang kita akan dapat ataupun kita akan belajar sepanjang pembelajaran kita 1 jam pada hari ini. Kejap lagi saya nak tanya cikgu juga. Kita bila sebut pasal kesusastraan Melayu Komunikatif ataupun kita kata kesusastraan ni kan, lebih kepada bahasa dan orang kata apa? Kita mendalami ataupun kita lebih fokuskan kepada bahasa itu sendiri. Cuma nak tanya kaitannya dengan persembahan multimedia ni. Apa signifikannya persembahan multimedia dalam kita kata dalam sastra ni. Kejap lagi cikgu, boleh Okey, boleh. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia, semua dekat rumah tadi dah minum air, dah pergi toilet dan sebagainya. So sekarang ni kita dah ready balik untuk teruskan sesi pembelajaran dan pengajaran kita ni. Tadi saya ada tertanya-tanya cikgu ada sebut dalam objektif pembelajaran dan juga standard kandungan kita berkenaan dengan kesusastraan Melayu komunikatif ini, dan topik kita persembahan multimedia. Kita nak tanya signifikannya kaitan persembahan multimedia dan juga kesusastraan Melayu komunikatif ni, kenapa pentingnya dalam sastra ni? Mungkin Cikgu Syuhada ada jawapannya, Cikgu. Okey, Azhar, terima kasih atas soalan tu. Sama-sama, Cikgu. Jadi, kita tahu ya, kewujudan teknologi maklumat kini dia menarik, dia mempunyai pelbagai pilihan lah kepada masyarakat ya. Yeah. Jadi, tradisi penyebaran dan penghayatan sastra juga perlu menerima dimensi baharu, iaitu karya sastra boleh dihayati dalam bentuk multimedia. Jadi multimedia telah dijadikan satu medium untuk kita menyebarkan maklumat yang berkaitan dengan sastra ya, Encik Azhar, yang terdiri daripada karya tradisional dan juga karya moden. Baik, itu dia, seiring dengan arus modernisasi dan juga zaman teknologi yang semakin canggih, Cikgu. Ya, betul. So begitu juga sastra ataupun bahasa ni bergerak seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Betul. Baik, terima kasih Cikgu Syuhada atas penjelasannya. Saya dah mula faham dan rasa tak sabar Cikgu nak belajar. Mungkin kita nak terus mulakan kelas kita. Silakan Cikgu Liana. Okey, terima kasih ya Abang Azhar. Sama-sama, Okey, Cikgu. kita teruskan ya. Okey, untuk penghasilan multimedia ini, okey, papan cerita sangat penting. Ya, papan cerita sangat penting. Kenapa? Sebab dia akan membantu kita ya dalam penghasilan bahan yang kita hendak persembahkan. Okey, jadi cikgu nak terangkan apa itu papan cerita. Okey, papan cerita adalah satu lakaran yang memberi input dan maklumat yang akan diproses ke bentuk multimedia. Keduanya, dalam papan cerita juga mempunyai perincian kandungan dan elemen-elemen yang diperlukan. Baik. Okey, dalam papan cerita itu perlulah ada teks, audio, video dan kesan interaktif pada setiap bingkai. Baik, kesemua elemen tu digabungkan menjadi satu, Cikgu. Satu papan cerita, satu bingkai papan cerita. Baik. Silakan Cikgu. Okey. Jadi, sebelum cikgu teruskan lagi, cikgu nak tanya pada Abang Azhar. Ya, Cikgu. Kita tanya pada Abang Azhar. Kita tanya pada murid-murid. Okey, apakah elemen-elemen penting yang perlu diletakkan dalam papan cerita? Okey, kita tanya pada murid-murid kita. Okey, ini belum masuk lagi ni. Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Oh, Fatin dah angkat tangan. Fatin, silakan. Grafik. Grafik. Okey. Okey, seterusnya. Siapa lagi nak cuba? Okey, silakan. Putri tadi, angkat tangan dulu Putri, silakan. Penggunaan visual yang sesuai. Penggunaan visual yang sesuai, Cikgu. Okey, betul ke? Okey, mungkin ada jawapan lagi. Ada jawapan lagi. Okey, silakan. Okey, Syazana. Ataupun ini juga kalau tak salah saya Fatin juga. Kita panggil dia Syazana je. Syazana. Baik, silakan Syazana. Teks, penggunaan teks. Penggunaan teks. Tadi kita ada grafik, kita ada visual, kita ada teks. Ada lagi tak? Baik. Okey, Muhazib nak cuba? Okey, silakan. Muhazib. Animasi. Itu dia, nampak Cikgu, jawapan satu-satunya jejaka yang ada dekat Google Meet kita. Jawapan dia very sangat-sangat mengagumkan, Cikgu. Betul ke? Mari kita semak. Kita semak sama-sama. Betul atau tidak apa jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Baik. Ya. Okey. Okey. Ya, betul. Ini adalah elemen-elemen yang diperlukan dalam pembinaan papan cerita. Ini adalah kita panggil panduan lah. Ya. Panduan untuk membina papan cerita. Okey, kita bahagikan, kalau ni kita bahagi dua dan ada 1, 2, 3, 4, 5 kotak di sini. Okey, kotak yang di bawah sebelah sini kita letakkan teks. Okey, lepas tu kita ada grafik di sini. Baik. Animasi, dalam animasi ni kita letakkan animasi untuk teks dan animasi untuk grafik. Dan audio visual. Baik, kalau kita tengok pada elemen papan cerita ni, Cikgu, adakah keempat-empat elemen ni perlu ada dalam
satu-satu papan cerita yang dihasilkan ataupun kita kata persembahan multimedia, ataupun boleh ada salah satu ataupun antara dua, ataupun mesti dia punya skemanya ataupun standardnya mesti keempat-empat ada? Okey, terima kasih. Soalan tersebut memang sangat bagus. Okey, elemen keempat-empat ni perlu ada, tapi terpulang pada murid untuk menyesuaikannya mengikut keperluan persembahan multimedia masing-masing. So bergantung kepada kreativiti murid itu sendiri juga, ya, cikgu. Betul. Baik. Okey, jadi cikgu nak terangkan satu persatu. Ya. Apa itu teks, grafik, animasi dan audio visual. Okey, bila kita sebut teks. Teks ini adalah huruf, simbol, abjad dan nombor. Okey, dalamnya mesti dalam teks itu kita nyatakan sekali jenis tulisan yang kita nak gunakan, font apa dan warna apa untuk tulisan tersebut. Itu adalah teks. Okey, yang kedua grafik. Grafik ni tahulah, grafik ni lukisan ataupun gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, ilustrasi, carta yang sesuai lah. Kalau kata kita rasa gambar itu sesuai untuk persembahan multimedia kita boleh letakkan dalam paparan tersebut. Okey, yang ketiga animasi. Animasi ni yang paling seronok sekali, Abang Azhar. Sebab nanti ada gambar bergerak-gerak kan, tulisan masuk macam mana. Jadi itu juga bergantung kepada kesesuaian karya yang kita ingin persembahkan dalam bentuk multimedia. Baik. Dan yang terakhir sekali audio visual. Yang macam tadi Cikgu Liana dan Cikgu Sal buat tadi, sambil kita bersketsa ada muzik latar. Dia macam untuk membangkitkan, orang kata, unsur-unsur yang membangkitkan, menarik emosi, kan. Okey, jadi video juga kalau kata ada sesuatu yang kita ingin sampaikan dalam bentuk video itu, kita boleh masukkan video sebagai untuk bantuan dalam persembahan multimedia kita. So bila cikgu sebut macam tu tadi, dalam persembahan di awal cikgu, bila cikgu kata cikgu memasukkan unsur audio visual, dia sebenarnya sebagai satu sokongan lah cikgu. Sokongan untuk membangkitkan rasa emosi. Itu yang tiba-tiba ada orang nak menangis. Saya pun tadi hampir-hampir nak lap air mata cikgu. Penghayatan. Penghayatan tu lebih pada penghayatan, betul. Betul cikgu. Okey cikgu. Okey, jadi kita ada tugasan lagi untuk murid-murid. Okey, baik cikgu. Jadi sebab bila kita buat sesuatu ni, kita kena buat terus tugasan. Okey, jadi saya nak minta murid-murid buat satu tugasan. Buat satu bingkai papan cerita dan ceritakan kepada cikgu apa yang murid-murid ingin letakkan dalam bingkai tersebut. Kita panggil tadi yang ini adalah bingkai lah. Ini satu bingkai. Baik. Okey, jadi ini tugasan kepada murid-murid untuk siapkan bingkai papan cerita masing-masing cikgu. Saya rasa murid dah siapkan ke belum? Kita dah kita dah tanya belum? Murid dah siapkan ke belum? Dia kata ada. Tapi sementara mereka nak siapkan, kita bagi masa lah cikgu. Saya rasa dekat rumah pun tengah nak siapkan juga ni. Bila dah dengar kena ada 4 elemen tu tadi, saya nak tanya cikgu lah, dalam persembahan multimedia boleh cikgu sebut antara elemen penting adalah adanya kita kata papan cerita. So kenapa perlu adanya papan cerita dalam penghasilan persembahan multimedia ni, khususnya dalam sastra ni lah? Sebab ada orang kata bila sebut ini melibatkan seni juga. Tak payahlah bingkai-bingkai, tak payahlah papan cerita ni kan, just buat ataupun cuma buat sahajalah. So macam mana cikgu? Jadi sebenarnya papan cerita ni adalah sebagai panduan untuk kita bila kita nak kita hendak menyampaikan dalam bentuk persembahan multimedia ini. Maksudnya panduan seperti rangka itu adalah sangat perlu. Kita merangka dulu apa yang kita nak tulis, apa gambar yang kita nak masukkan, apa lagu yang kita nak gunakan. Sebab benda-benda tu, sebab bila kita dah buat, tiba-tiba kita terlupa lah cikgu, ini lupa nak masuk. Jadi ini adalah panduan kepada murid-murid. Sebabnya setiap bingkai itu kadang-kadang berlainan. Yang cikgu nak tunjukkan kenapa kita perlu ada bingkai. Dia berlainan antara satu slide ke satu slide itu adalah berlainan, dan elemen yang digunakan juga berlainan antara bingkai yang sebelumnya. Bak kata pepatah, merancang cikgu. Ya, betul. Kita kena merancang. Betul. Perancangan itu penting lah cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Mungkin saya rasa murid-murid kita dah pun siapkan mereka punya papan cerita. Mungkin boleh tunjukkan. Boleh baca. Ataupun kita nak tengok sorang-sorang cikgu. Kita baca, kita pilih. Okey, baik. Semua dah siap, tapi kita pilih dua je lah. Dua yang terpilih. Insan terpilih. Mungkin siapa yang suka rela dulu? Siapa suka rela? Terbaik antara yang terbaik. Semua terbaik dah ni. Ya, betul. Okey.
Wah, tengok jejaka. nasib baik Muhazib. Awak memang luar biasa. Okey, baik, silakan. Syair air mata dalam. Teks rangkap 1. Font brush. Warna putih. Grafik latar belakang gambar rumah kampung. Wah, memang terperinci cikgu. Betul, memang begitu. Okey, lagi? Animasi. Lagi animasi? Animasi untuk grafik slip and slide. Animasi untuk teks fade in. Audio atau video irama selendang delima. Okey, itu adalah perancangan dia. Ya. Untuk persembahkan syair dia, itu adalah apa yang nak ditulis dalam bingkai papan cerita dia. Walaupun Muhazib sebut macam tu, kita dah dapat bayangkan cikgu Betul. dengan dia punya font brush. Very sangat-sangat terperinci. So kita dapat nampak satu-satu gambarannya. Latar belakang. Muhazib cikgu. Ya, betul. Mungkin lagi seorang, adakah cikgu nak pilih ataupun kita nak buka kepada sukarela juga cikgu? Saya rasa murid-murid pagi ni sangat bagus, hari ni sangat Betul. bagus. Okey, jadi kita minta sukarela lah. Okey. Siapa? Siapa? Itu dia. Putri. Silakan. Putri Natra ataupun Princess. Sajak Alam Kini Sengsara. Teks rangkap 1. Baik. Font yang saya gunakan Unito berwarna putih. Grafik latar belakang gambar alam sekitar. Animasi untuk teks wave in. Dan untuk grafik mix. Audio yang saya gunakan Kitaro. Wah, kita macam lagu cikgu tadi je bukan? Bukan. Okey. Baik cikgu. Okey, jadi itu adalah contoh ya, bingkai papan cerita yang akan disediakan oleh murid. Baik. Okey, jadi cikgu nak tunjukkan beberapa contoh yang cikgu dah buat. Okey. Okey, sebenarnya ya dalam papan cerita ni, okey, sebelum kita nak persembahkan satu papan cerita, Baik. okey, kita ada dia punya cover dia lah. Ya, muka depan dia mestilah mata pelajaran dan kod, tajuk karya yang kita ingin sampaikan dan Baik. maklumat calon. Yang ini terpulang pada murid lah nak mengikut kesesuaian ya, kesesuaian karya yang ingin disampaikan. Baik. Yang macam cikgu pilih kalau untuk mata pelajaran dan kod Champions and Limousines saiz 40 warna hitam. Ya. Jadi terpulang. Kalau kata ada kata ada banyak teks yang ingin ditulis dan ada pelbagai saiz dan fonts, kita nyatakan je. Baik. Okey, grafik semua. Ini bingkai yang pertama. Okey, bingkai yang kedua, pantun kepentingan menuntut ilmu. Baik. Boleh tuliskan nama kita. Nama pena pun boleh. Ya. Ya. Okey, ini contoh bingkai yang ketiga. Bingkai yang keempat. Bingkai yang kelima dan yang terakhir, kita mestilah ada penutup. Kita akan biarkan kita punya karya kita tergantung. Ya, betul. Baik. Bila melihat kepada perkara slide yang cikgu tunjukkan tadi ataupun apa kita kata papan cerita yang cikgu tunjukkan sebentar tadi, nampak dimasukkan elemen-elemen, sebagai contoh ada ayat yang mungkin berbentuk syair. So gambar tu, elemen-elemen gambar semuanya menceritakan apa yang nak diceritakan oleh tulisan tadi. Betul. Baik. Okey, jadi kita sudah tahu ya bagaimana apa elemen yang penting dalam pembinaan papan cerita. Jadi kita teruskan dengan Cikgu Sal. Baik cikgu, silakan. Okey. Ini adalah peranti yang kita gunakan untuk menghasilkan persembahan multimedia. Baik. Okey, sebelum cikgu teruskan ni, cikgu rasa kat rumah tu, pelajar semua telah didedahkan dengan peranti. Kemudian cikgu pun dah beritahu bentuk-bentuk peranti yang boleh digunakan. Baik. Okey, sekarang ni cikgu nak bertanyalah kepada pelajar di rumah kan, apakah peranti yang sesuai digunakan untuk awak persembahkan multimedia? Mungkin ada peranti yang mereka selalu gunakan kat rumah, betul. cikgu. So mungkin murid-murid boleh kongsikan apakah peranti multimedia yang mungkin anda gunakan. Silakan. Siapa nak kongsikan? Fatin, silakan. Fatin, okey. Komputer riba atau telefon pintar. Komputer riba atau telefon pintar. Baik. Okey, boleh. Ada lagi nak cuba? Selain daripada komputer riba dan juga telefon pintar, silakan Syazana.
komputer peribadi dan tablet. Komputer peribadi dan tablet. Itu perbezaan sikitlah. Satu komputer riba, satu komputer peribadi, cikgu. Betul ke? Okey. Okey, baik. Terima kasih Syazana. Okey, kita tengok. Sebenarnya inilah yang peranti yang kita gunakan. Okey, yang kita galakkanlah pelajar guna. Baik. Sebenarnya pelajar dah didedahkan di sekolah. Itu sebabnya jawapan mereka sama dengan apa kami sampaikan. Okey, yang pertama betul komputer peribadi. Yang kedua telefon pintar. Baik. Kalau kita tahu telefon pintar setiap rumah mesti ada satu telefon pintar kan? Betul. Okey, seterusnya adalah tablet dan komputer riba. Baik. Okey, kita teruskan untuk slide seterusnya. Baik, cikgu. Ini adalah cadangan perisian. Okey, sebelum cikgu terangkan tentang cadangan perisian, cikgu nak beritahu semulalah pada pelajar yang persembahan multimedia kita terbagi pada dua. Betul kan Cikgu Liana, Cikgu Syuk? Ada dua. Yang pertama adalah persembahan multimedia. Menggunakan perisian yang ada kat sini, ada PowerPoint, Baik. ada Macromedia, ada Photon, ada Movie Maker. Yep. Dan di dalam persembahan multimedia tu, kita gunakan elemen multimedia dia, macam audio macam Cikgu Liana terangkan tadi. Okey, ada audio, ada grafik. Baik. Okey, kemudian kita ada persembahan langsung. Persembahan langsung pun sama, tapi dia ada juga elemen multimedia di situ, seperti audio, animasi, Kalau disebut grafik. persembahan langsung, adakah sama seperti yang cikgu lakonkan ataupun memainkan peranan watak di awal-awal tadi, cikgu? Ya, okey. memang sama, lebih kurang Baik. sama, tapi pelajar berseorangan lah masa persembahan tu. Baik. Baguslah Azhan. Dan kalau kita tengok kepada cikgu sebut cadangan perisian PowerPoint ni, dan sebagai praktikalnya ataupun kita kata kita boleh nampak terus adalah macam cikgu gunakan sekarang juga, kita menggunakan PowerPoint juga, cikgu. Ya, Ini betul. pun adalah bentuk multimedia, persembahan multimedia jugalah, cikgu, kan? Macam tengok apa persembahan slide kami guna PowerPoint, kami kan guna banyak grafik. Yep. Kan kita nak menarikkan lagi persembahan tu. Okey, seterusnya. Baik, cikgu. Okey, ini adalah kepentingan syutingan Kenapa video kena, tu. Kenapa kena guna perisian tadi? Kan? Ya, daripada kita guna perisian tu, dah hasilkan video, kita kena sunting pula video tu. Sebab kita tak boleh hantar video yang kita punya tu terus kepada kepada guru lah. Kita Baik. kena sunting. Kenapa suntingan tu penting? Okey, kat sini ada. Sebab dia boleh membaiki video tu supaya nampak lebih menarik. Dan ada kala video yang ditayangkan tu atau kita buat panjang. So kita boleh pendekkan dan lebih menarik. Tadi dah terangkan, kita boleh masukkan elemen multimedia. Baik. Kita boleh masukkan lagu dalam video tu, kita boleh masukkan grafik, Yep. latar belakang yang cantik supaya video tu akan lebih menarik. Tapi saya tahu pelajar kat rumah sangat kreatif. Baik. So dalam maksudnya penciptaan video tu. dengan apa yang mereka lakukan dalam suntingan ini, menggunakan papan cerita 4 elemen yang perlu dimasukkan tadi, mengikut kreativiti masing-masing juga sebenarnya membentuk ataupun menghasilkan satu karya ataupun video yang sangat cantik lah, cikgu, kan? Ya, betul. Sangat luar biasa lah untuk murid-murid. Baik, cikgu, seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya, ini adalah perkara penting. Baik. Okey, dalam penghasilan multimedia. Okey, kita ada 4 perkara penting dalam penghasilan multimedia. Tadi kita dah sunting. Baik. Ini kita semasa penghasilan tu. Okey, yang ni saya nak berinteraksi dengan pelajar lah. Baik, silakan. Okey, boleh tak pelajar sebutkan 4 perkara penting yang perlu ada semasa penghasilan video tersebut, multimedia tersebut? Baik, saya rasa rakan-rakan saya semua memang dah faham dan hadam. So mungkin murid-murid kita boleh perjelaskan ataupun sebutkan seperti yang cikgu nyatakan sebentar tadi. Baik, silakan. Okey. Saya nampak Fatin angguk-angguk. Fatin. Okey, itu dia. Fatin. Baik, silakan Fatin. Pemilihan bunyi latar yang bersesuaian. Yang menyelata bersesuaian. Lagi? Baik, mungkin ada yang lain nak membantu. Seterusnya, Silakan. Putri. Putri Natra. Okey, Putri. Suara perlulah jelas. Ya, suara Baik. perlulah jelas. Okey. Seterusnya, dia ada 4 kan? Lagi 2. Baik. Syazana, silakan. Syazana. Gambar latar belakang bersesuaian dengan karya yang ingin disampaikan. Ya, betul. Yang terakhir. Baik. Yang terakhir Mungkin mestilah Muhazib ada kan? jawapannya. Silakan Muhazib. Tidak mengambil atau mencuri hasil ciptaan orang lain. Ya, betul. Ini yang paling penting lah, cikgu. Muhazib selalu penutup. Ya. Kita tengok bukan kat sini. apa yang disampaikan oleh Muhazib tadi, saya nampak sebab kalau kita tengok di media sosial ataupun suasana hari ini, ada orang yang suka mengambil ataupun kita kata plagiat lah, kan. Plagiat. Mengambil hak cipta orang lain dan
kita kata claim, kita kata itu kita punya. Betul. Itu menyalahilah cikgu. Baik, kita nak pergi dengan lebih jauh dan lebih terperinci dengan apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi, dan kita beristirahat seketika cikgu. Boleh. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dalam kesusastraan Melayu Komunikatif, dan topik yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan persembahan multimedia. Tadi cikgu dah sebut kepentingan persembahan multimedia dalam sastra dan juga apa elemen yang perlu ada, pentingnya papan cerita tadi. Betul. Supaya kita tak tertinggal mana-mana yang penting dalam penghasilan karya ataupun persembahan kita. Baik, cikgu, mungkin tadi cikgu ada ulasan berkenaan dengan pentingnya cikgu berkenaan dalam penghasilan video ataupun kita kata karya ni cikgu. Okey, yang tadi dah sebutkan, pelajar sebut 4 perkara penting yang perlu ada semasa penyediaan video tu. Pertama, pilihan bunyi latar. Itu sangat sesuai supaya bunyi latar tu suara dia, suara kita nak disampaikan tu tak tenggelam sangat. Maksudnya kita tahu apa kita nak sampaikan dan jelas. Dan juga suara tu kena jelas. Baik. Kalau boleh semasa buat rakaman tu, cikgu rasalah pelajar memang dah sangat bagus kan. Dia tahu waktu yang sesuai untuk merakam supaya tiada gangguan daripada luar. Yang ketiga, sesuai dengan karya disampaikan, iaitu gambar latar belakang. Baik. Tengok pada karya yang nak disampaikan. Dan yang terakhir adalah hak cipta. Saya rasa cikgu, semua cikgu lah, kalau sastra ni selalu tekankan cipta sendiri. Jangan ambil karya orang lain. Okey. Kemudian dalam karya yang dihasil tu kena hati-hati supaya kena jaga 2 isu yang penting, iaitu agama dan kaum ni kita kena sensitif sikit lah dekat situ. Itu saja yang 4 perkara penting yang perlu ada. Itu saya sangat setuju dengan apa yang cikgu sebutkan tadi, tidak menyentuh isu sensitiviti kaum dan agama. Kita hidup dalam kepelbagaian kaum, budaya dan bangsa di negara kita yang sangat luar biasa ni cikgu. Itu yang paling ditekankan. Baik, kita dah tahu berkenaan dengan pentingnya penyediaan video, papan cerita dan sebagainya. Mungkin nak tanya juga dengan Cikgu Syuhada, bagaimana cikgu kita nak memilih bentuk persembahan yang sesuai? Kadang-kadang orang keliru cikgu. Idea tu terlalu banyak, nak ditapis satu ini sesuai lah. Akhir sekali tak siap. So mungkin cikgu ada jawapan je cikgu, silakan. Okey, terima kasih Abang Azhar. Okey, pilihan persembahan ya. Pilihan persembahan ni bergantung kepada yang pertama karya yang ingin kita sampaikan. Jadi kita perlu fahami kehendak tugasan. Apakah tugasan yang kita dapat. Okey, lepas tu persembahan mestilah sesuai dengan tema yang ingin disampaikan. Baik. Okey, seterusnya tentulah siapa sasaran kita. Siapa penonton kita tu. Okey. Dan jika kita hendak sampaikan secara multimedia dan ingin dimuat naik ke dalam laman sesawang ataupun media sosial, pastikan karya tersebut tidak terikat dengan isu tadilah plagiat, dan juga kita perlu mengambil kira elemen sosio budaya dan juga sensitiviti masyarakat serta agama. Baik, itu dia. Maksudnya cikgu, bukan sekadar kita pentingnya papan cerita untuk penghasilan yang baik, tetapi penting juga apa yang cikgu sebutkan tadi, seiring dengan kehendak mereka yang nak menonton, supaya seimbang lah cikgu ataupun betul. Kalau tak, orang kata jadi shock sendiri cikgu. Kita tidak melakukan ataupun tidak mengambil kira pandangan ataupun kehendak mereka-mereka yang menonton ni terhadap karya-karya yang kita nak hasilkan. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan kepada murid-murid
satu persembahan langsung ya. Jadi persembahan langsung yang mengandungi penerapan elemen multimedia iaitu teks dan audio visual. Okey, tetapi sebelum itu murid-murid perlu diingatkan semula, saya rasa, sebab murid-murid dah tahu dah ni. Okey, murid-murid perlu diingatkan semula perbezaan antara karya adaptasi dan juga karya asli. Okey, karya adaptasi ni ialah karya yang diolah dalam pelbagai bentuk atau media. Manakala karya asli ni ialah karya ciptaan pengarang yang dihasilkan dan mempunyai ciri-ciri kreativiti dan mengutamakan makna serta nilai-nilai estetika. Ya, betul. Okey, Azhar, ya, cikgu, boleh tak saya buat persembahan ni? Boleh cikgu, saya sangat menanti-nantikan sebenarnya cikgu persembahan hebat dan istimewa daripada cikgu Syuhada. Terima kasih. Jadi murid-murid, sekarang cikgu akan persembahkan satu karya asli iaitu pantun dengan menggunakan irama joget Pahang. Okey, cikgu percaya murid-murid tentunya pernah mendengar lagu joget Pahang. Betul tak murid-murid? Jom murid-murid nyanyi bersama-sama cikgu. Azhar, jom nyanyi dengan saya. Jom cikgu. Okey, kita mulakan cikgu ya. Ya. Pohon kekabu di tengah pekan, dihembus taufan jatuh ke bawah. Pohon kekabu di tengah pekan, dihembus taufan jatuh ke bawah. Jika ilmu tidak diamalkan, ibarat pohon tidak berbuah. Jika ilmu tidak diamalkan, ibarat pohon tidak berbuah. Lenggang kita lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Lenggang kita lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Kata keramat menjadi syarat, berjumpa tamu di tepi gerbang. Kata keramat menjadi syarat, berjumpa tamu di tepi gerbang. Mau selamat dunia akhirat, gunakan ilmu dengan seimbang. Mau selamat dunia akhirat, gunakan ilmu dengan seimbang. Lenggang kita lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Lenggang kita lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Wah, itu dia, kita bagi tepuk tangan gemuruh untuk cikgu Syuhada. Wah, ini adakah persembahan adaptasi cikgu? Ini ialah ataupun persembahan karya asli. Karya asli secara langsung. Secara langsung cikgu. Persembahan langsung dengan panggil secara langsung dan ada multimedianya. Baik. Sangat luar biasa lah cikgu. Azhar, saya nak tunjukkan pula persembahan karya adaptasi, iaitu dua rangkap syair karya adaptasi daripada novel naratif Ogan Shoto bab 8 bertajuk Kamera. Baik. Okey. Jom sama-sama kita saksikan dan dengarkan persembahan istimewa daripada cikgu Syuhada untuk adaptasi ya cikgu. Ya, tadi persembahan langsung karya asli dan ini adalah persembahan adaptasi. Silakan cikgu. Terima kasih. Sama-sama cikgu. Muncul seorang pemuda bijak
bijaksana mengguna tenaga kamera dicipta tiada disangka banyak berguna memberi manfaat kepada semua. Berita sedih pemuda terima dia kehilangan abang tercinta. Sang presiden yang menjadi puncanya mati dibunuh kejam dan sengsara. Itu dia persembahan istimewa Cikgu Syuhada. Wah, saya tiba-tiba rasa sebab Cikgu. Kan gabungan audio tadi dan juga lantunan suara daripada ataupun vokal daripada Cikgu Syuhada dengan melodinya Cikgu. Okey, Cikgu mungkin Cikgu ada huraian Cikgu. Azhar dan juga murid-murid, ya, Cikgu. Syair yang disampaikan oleh Cikgu tadi adalah dalam versi Selendang Delima. Okey, jadi antara versi syair yang lain ialah versi Siti Zubaidah, versi Siti Zawiyah, dan Setia dan sebagainya. Jadi bila murid-murid membuat persembahan, murid-murid boleh pilih mana versi yang sesuai dengan suara murid-murid dan mana versi yang murid-murid biasa bawa. Okey. Baik. Jadi persembahan cikgu tadi ialah karya genre puisi tradisional. Okey, Azhar, seterusnya. Boleh tak kita persembahkan Fatin pula untuk mempersembahkan sebuah karya asli ciptaan beliau dalam genre puisi moden iaitu sajak. Baik, kalau ini dikatakan persembahan adaptasi atau karya asli Cikgu? Yang Fatin akan sampaikan ialah karya asli, ciptaan sebab Fatin ciptaan sendiri. Okey, baik. Jom sama-sama kita saksikan. Kalau tadi Cikgu Syuhada telah mempersembahkan pantun untuk pantun karya asli dan juga kita kata syair adaptasi. Baik, kita nak dengar daripada Fatin pula. Silakan Fatin. Baiklah, hari ini saya akan mendeklamasikan sajak yang bertemakan virus yang mengancam jiwa. Baik. Kita dah habis dah. Stop mana? Rumusan terus kan. Tak payah Putri. COVID-19 dari negeri China merebak ke serata dunia. Walau kau sekecil kuman, namun kau telah menderitakan ramai manusia. Minggu ke minggu, hari demi hari, semakin bertambah insan yang bergelar pesakit, semakin mendadak skala kematian. Ku merayu, berhentilah meragut nyawa manusia, berhentilah mengancam dunia ini. Apa kau tidak lelah dengan semua ini? Kau teramat kecil untuk dipanggil musuh, tetapi kau cukup telah bunuh segalanya, bunuh setiap insan yang tidak bersalah. Apatah lagi anak kecil yang baru melihat dunia. Aku mohon kau pergi jauh dari dunia ini. Jangan kau datang lagi, jangan kau kembali lagi. Ku ingin kebebasan yang ku miliki selama ini.
Moga-moga semuanya kembali seperti dulu, seperti sedia kala yang telah kita sia-siakan. Terima kasih. Terima kasih Fatin. Air mata mengalir tanpa disedari. Kita berjumpa selepas ini untuk mata pelajaran kesusastraan Melayu Komunikatif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau menebang si pohon jati. Itu dia. Kembali dalam Teras TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kalau tadi cikgu, itu persembahan karya asli. Kalau Fatin, ya betul. Karya asli. Okey, baik, itu dia. Dan kita dah tahu berkenaan dengan kepentingannya persembahan multimedia dan signifikannya dengan sastra. Siapa kata tak boleh kan cikgu? Ya, betul. Sebenarnya bahasa pun boleh kita cantikkan dengan persembahan multimedia. Ada karya asli, ada kita kata adaptasi. Dan cikgu sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung dalam rancangan kita pada hari ini. Dan saya yakin dan percaya murid-murid dekat rumah pun dah mula mengambil nota dan terpegun dengan suasana ataupun persembahan istimewa daripada Cikgu Syuhada dan juga Fatir rakan kita sebentar tadi. Mungkin Cikgu kita kata Cikgu Salzia. Mungkin ada rumusan yang boleh dikongsikan untuk rakan-rakan ataupun murid-murid kita di luar sana insya-Allah. Okey, secara rumusan dia Cikgu Liana, Cikgu Syuk, pelajar kita ni sebenarnya kena kuasai teks. Baik. Okey, kita tahu yang pelajar kita ni dia dah jumpa teks ni pada tingkatan 4. Artikel teks kita ada Kubentang Selai Peta, di situ ada puisi moden, ada cerpen, ada drama, kita ada nilai insan. Baik. Nilai insan kita ada puisi tradisional, ada prosa tradisional dan kita ada teks naratif Ogo Shoto. Pelajar kena kuasai tiga-tiga teks ni. Kalau pelajar menguasai tiga-tiga teks ni maksudnya dia boleh menyampaikan karya adaptasi itu dengan baik. Dan yang kedua seterusnya kena fahamilah istilah dalam kesusastraan Melayu kita. Baik. Kita ada gaya bahasa. Betul Cik Lena kan? Ya, betul. Kita ada ciri binaan, teknik plot, teknik penceritaan, nilai pengajaran. Ya, pengajaran, nilai. Kita kena kuasai semua tu. Baik, dengan menguasai semua tu dapat mencantikkan lagi persembahan kita. Dapat kita terapkan dalam karya-karya yang dihasilkan. Baik, mungkin Cikgu Liana ada rumusannya Cikgu, silakan. Okey, bagi murid-murid, pastikan apa yang kita belajar sebentar tadi iaitu mengenai pembinaan papan cerita. Itu adalah panduan ya untuk murid-murid hasilkan persembahan yang lebih cantik dan lebih menarik supaya apabila dipersembahkan nanti akan dapat orang kata menarik perhatian siapa yang mendengar dan menonton. Baik, itu dia. Memahami elemen-elemen dan juga mendalami elemen-elemen yang cikgu sebutkan tadi. 4 elemen penting tadi cikgu. Ya, betul. Perlu diterapkan dalam karya yang nak dihasilkan. Baik, Cikgu Syuhada, mungkin rumusan cikgu untuk pembelajaran dan juga pengajaran kita pada hari ini cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Jadi murid-murid kita telah sampai ke penghujung dan sepatutnya murid-murid telah tahu untuk menyediakan papan cerita, mempersembahkan karya adaptasi dan juga mempersembahkan karya asli dalam pelbagai bentuk dan juga multimedia. Pastikan persembahan tu menarik menarik dan juga dapat menarik minat penonton untuk terus menonton persembahan kita. Baik, itu dia. Terima kasih banyak Cikgu Syuhada atas rumusannya, Cikgu Liana dan juga Cikgu Salzia. Dan rakan-rakan saya di Google Meet semua, adakah okey ataupun rasa memahami dengan apa yang kita belajar dan juga kita dapat daripada cikgu-cikgu kita pada hari ini? Kalau okey, belanja saya 2 jari macam ni. Maksudnya masih bertenaga lagi cikgu. Saya ingat tadi dah lemah dah. Tak, masih bertenaga. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga guru kita yang sangat luar biasa pada hari ini kerana sudi bersama kita pada hari ini, serta rakan-rakan saya daripada 2 buah sekolah, SMK Warisan Puteri dan juga SMK Mahmud Mahidin, Wakaf Baru Kelantan.
Kan yang sudi juga bersama kita serta rakan-rakan di rumah yang bersama dengan kita daripada awal sehinggalah sekarang. Moga-moga bermanfaat dan jangan lupa temu janji kita setiap hari 8 hingga 10 pagi dan kita nak akhiri program atau perancangan kita pada hari ini dengan persembahan istimewa daripada murid-murid sekolah yang akan menjadi hidangan anda semua. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Aku lahirnya di keluarga yang sederhana, hidup apa adanya. Masih punya kedua ibu bapa, penat lelah mereka. Sungguh ku tidak tahu bagaimana membalasnya. Mulanya dari ibu yang melahirkan, ayah yang mencari uang untuk membesarkan. Kini, melihatku tumbuh dewasa. Si kecil ayah yang dulu menangis tanpa ada alasan, dan si kecil ibu yang keras kepala. Ia sudah masuk ke alam dewasa, di mana dia dipaksa kuat oleh keadaan, dipaksa tersenyum oleh ujian, dan dipaksa menerima kehilangan. Ya, kehilangan. Keadaan di mana buntu untuk membuat keputusan, diuji dengan begitu banyak dugaan, dan dipaksa menerima kepergian insan tersayang. Ibu, kehilanganmu seolah-olah hidup tiada lagi arti bagiku. Ayah, kepergianmu meninggalkan luka yang tidak terhingga. Seringkali ku tanya pada diri ini, mengapa aku yang harus melalui semua ini? Mengapa dan bagaimana aku harus menjalaninya? Namun, banyak ku pelajari dari segala dugaan dan ujian. Ku belajar senyum dari banyaknya tangisan. Ku belajar ketawa dari banyaknya keperitan. Ku belajar ikhlas dari kehilangan. Masa pun berlalu dengan begitu pantas. Kini, kehidupan banyak mengajarku untuk sentiasa bersyukur. Tiada sesuatu yang bermula dari kesenangan. Semuanya akan diawali dengan kesusahan. Kepada Sang Pencipta, terima kasih atas segalanya. Kau yang memberiku ujian, Kau juga yang menguatkan. Ya, sungguh peritnya kehidupan. Terlalu banyak pengajaran. Ingat akan Dia di atas. Percaya takdir yang Maha Esa. Dia sudah mengatur kehidupan kita dengan begitu sempurna. Tinggal kita yang harus percaya Dia. Didik TV KPM